Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab indices. Kita nak sambung balik apa yang kita dah belajar tentang hari itu. Hari itu kita dah belajar law of indices yang pertama. Hari ini kita nak sambung law of indices yang kedua sampai mana tak tahu lagi. Kita tengok masa lah. Takut panjang sangat nanti tak terbuat pula nanti. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, terus kita tengok law of indices yang kedua, iaitu kejap. Okey. Law of indices yang kedua adalah A kuasa M dibahagikan dengan A kuasa N sama dengan A M ditolakkan dengan N. Okey, apa yang kamu perasan? Perbezaan benda ni adalah perbezaan yang law of indices yang kedua dengan yang pertama adalah sebelum ni darab. Bila darab, kuasa dia kita tambah. Yang ni kalau kat sini bahagi, kuasa dia kita tolak. Itu sahaja perbezaan dia. Okey, saya potong ni. Okey, saya potong formula ni, saya tampal. Okey, mari kita tengok contoh-contoh dia. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan. Kalau kita ada dua asas yang sama, 3 kuasa 2 dibahagikan dengan 3 kuasa 1. Sebelum ni kita belajar darab. Kali ni kita tengok bahagi pula. Kalau bahagi macam saya cakap tadi, asas yang sama, kuasa dia kita boleh tolak 3. 2 ditolakkan dengan 1, maka jawapan akhir kita akan dapat 3 kuasa 1. Contoh lagi, 5 kuasa 3 dibahagikan dengan 5 kuasa 2, maka kita akan dapat 5 kuasa 1. Okey, 3 tolak 2 jadi 1. 7 kuasa 7 dibahagikan dengan 7 kuasa 3. Kita boleh buat 7 kuasa 7 tolakkan dengan 3, maka jawapan akhir akan dapat 7 kuasa 4. Okay, boleh faham Kalau darab, kuasa dia kita tambah. Kalau bahagi, kuasa dia kita tolak. Okey, satu cara lagi yang kita boleh buat untuk soalan macam ni adalah kita buat dalam bentuk pecahan. Tak mau buat macam ni, nak buat dalam bentuk pecahan pun boleh, tak ada masalah. Contoh, 7 kuasa 7 dibahagikan dengan 7 kuasa 3. Okey, bahagikan, kita boleh tukar jadi pecahan. Kita tukar dia menjadi 7 kuasa 7 dibahagikan dengan 7 kuasa 3 macam ni. Okey, bila dah tukarkan dalam bentuk pecahan, kita boleh potong dia. Okey, potong dia. Sini ada 7, sini ada 3. Okey, potong 3 dekat sini. Atas pun potong 3. 7 tolak 3 jadi 4. Sini jadi 1. Sorry. Salah. Okey. Lagi sekali. 7 kuasa 7 dibahagikan dengan 7 kuasa 3. Okey, kita buat dalam bentuk bahagi. Bawah ada 3, kita potong 3. Atas ada 7, kita potong 3, tinggal 4. Jadi jawapan akhir adalah 7 kuasa 4. Ni kalau kamu nak buat macam ni lah. Kalau nak buat macam ni. Tapi bagi saya kalau kamu tolak terus lagi senang lah. Contoh lagi 5 kuasa 5 dibahagikan dengan 5 kuasa 2. Okey, kamu tolak terus. 5 kuasa 5 tolak 2, maka dapat 5 kuasa 3. Kalau nak buat dalam bentuk pecahan, 5 kuasa 5 dibahagikan dengan 5 kuasa 2. Potong 2 ni, sini pun potong 2. Tinggallah 5 kuasa 3. Okey, terpulang dekat kamu. Kamu nak buat macam ni pun boleh. Nak buat bentuk pecahan, kemudian potong atas dan bawah pun boleh. Tak ada masalah. Okey, ni contoh yang melibatkan nombor sahaja. Sekarang saya nak tengok contoh-contoh yang saya ambil dalam buku teks. Kita tengok contoh dalam buku teks. Example 8, muka surat apa ni? Tak ada buku surat pula buku teks ni. Ada muka surat 9. Okay, kalau kamu buka kamu punya buku teks muka surat 9 dekat example 8. Okey, ni example 8. Saya nak potong soalan ni. Kita cuba jawab soalan example 8. Okey. Kamu boleh jadikan benda ni sebagai rujukan lah. Kalau kamu nak buat balik, tengok balik contoh-contoh dalam buku teks. Okey. Ni soalan-soalannya. Besarkan sikit. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Contoh. A 5 kuasa 4 dibahagikan dengan 5 kuasa 2. Macam saya ajar tadi, simple, sangat senang. 5, 4 tolak 2. Jadi 5 kuasa 2. Habis, senang, selesai. Okey, soalan B pula. Negatif 3 kuasa 4 dibahagikan dengan negatif 3 kuasa 2 dibahagikan dengan negatif 3. Tak ada kuasa. Bila dia tak ada kuasa kat sini, maksudnya dia adalah kuasa 1. Jadi kita nak pemudahkan dia.
Jadi kita ambil negatif 3 ni asas tengok ubah dia, biar je asas kat situ. Kuasa sahaja kita ambil 4 ditolakkan dengan 2 ditolakkan dengan 1. Okey, sini kuasa 4 tolak kuasa 2 tolak kuasa 1. Jadi 4 tolak 2, 2. 2 tolak 1, jadilah 1. Jadi jawapan dia yang terakhir adalah negatif 3 kuasa 1 ataupun negatif 3 sahaja. Tak perlu letak kuasa 1 tu. Okey, boleh Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Okey, ni sepadam lah. Nanti tak nampak pula soalan. Kalau takut si cepat sangat ajar ni, tolong pause video. Pause video, ulang balik. Pause video, ulang balik. Ni adalah recording, kamu boleh ulang balik. Recording ni ikutlah suka hati kamu, berapa kali kamu ulang sampailah kamu faham. Kalau sambil buat latihan tu tak faham-faham juga, tolong join Google Meet. Saya akan ada dalam Google Meet. Join dalam Google Meet dan tanya soalan kat situ. Saya akan ajar on the spot. Okay? Jadi kita dah buat soalan A dan juga soalan B. Kita tengok soalan C pula. Okey, soalan C ni melibatkan yang algebra. M kuasa 4, N kuasa 3 dibahagikan dengan M kuasa 2, N. Okey, yang ni kita kena bahagikan M dengan M, N dengan N. Yang M boleh tolak yang M saja. N boleh tolak yang N saja. Macam kita buat sebelum ni, yang darab. Kalau darab, yang M kuasa dia kena tambah dengan M saja. Yang N kuasa dia kena tambah dengan yang N saja. Contoh dekat sini, M kat sini kuasa dia 4. Okey, M kat sini pula kuasa dia 2. Kat sini bahagi, maka kita kena tolakkan dia. Okey, selesai yang M. Sekarang tengok N pula. N kuasa 3 ditolakkan dengan sini kuasa berapa ni? Kuasa 1. Pandai. Okey, jadi kita selesaikan M. 4 tolak 2 jadi 2. N 3 tolak 1 jadi 2. Selesai. Okay, ni kalau kamu nak buat cara tolak-tolak. Kalau nak buat cara pecahan pun boleh. Soalan yang sama saya ambil. M kuasa 4, N kuasa 3 dibahagikan dengan M kuasa 2, N. Kita nak potong pun boleh, tak ada masalah. Okey, tengok dekat atas. Atas N ada 3, bawah N ada 1. Okey, kita potong N1 ni, kat bawah atas potong tinggal 2. Atas potong 1, bawah pun potong 1. Okey, kalau bawah potong 1, atas potong 1. Bawah potong 2, atas potong 2. Contoh macam M pula. M kat bawah ni, M ada 2. Potong M kedua-duanya sekali. Kat atas pun kita potong 2. Tinggallah M pun 2 juga. Jadi apa yang tinggal adalah M kuasa 2, N kuasa 2. Okay, lagi sekali saya ulang. Kat sini tadi asalnya ada M kuasa 4, N kuasa 3. Bawah ada M kuasa 2, N. Kita potong N kat sini 1. Atas potong 1 juga daripada 3. Tinggallah 2. Kat bawah tadi ada M kuasa 2. Atas ada M kuasa 4. Bawah ni kita potong M tu potong 2. Atas pun potong 2 juga. Tinggallah M kuasa 2. Jadi jawapan akhir ambil apa yang tinggal saja. M kuasa 2. N kuasa 2. Okay, kita potong yang mana yang kecil. Jangan potong yang mana yang banyak pula. Contoh ni kita potong N kuasa 3. Bawah nak potong macam mana? Kita ambil potong yang kecil ni. Okey, itu saja. Jadi ada 2 cara kamu nak buat. Sama ada kamu buat macam ni ataupun buat macam ni. Terpulanglah dekat kamu. Macam saya personally, saya suka buat macam ni. Kalau kamu suka macam ni, ikutlah macam ni. Kalau kamu suka macam ni, buatlah macam ni. Okey, tak ada masalah. Sama je dua-dua. Betul je dua-dua. Okey, kita tengok soalan D. Okey, soalan D. Mari kita tengok. 25 X kuasa 2, Y kuasa 3 dibahagikan dengan 5XY. Okey, cara yang pertama, kita ambil perkali dengan perkali dulu. Sini 25, sini 5. Perkali dengan perkali. Okey, perkali dengan perkali, kita bahagikan dia. Okey, jadi kita ambil 25 dibahagikan dengan 5. Perkali, bahagikan dengan perkali. Kemudian kita tengok huruf dia. Okey, huruf dia adalah X. Kat sini kuasa 2. Sini kuasa 1. Jadi kita ambil 2 ditolakkan dengan 1. Sebab apa kena tolak? Sebab sini bahagi. Kalau sini darab, kita tambah. Kalau sini bahagi, kita tolakkan kuasa dia. Okey, ini untuk X. Kalau untuk Y pula, sini ada 3, sini ada 1. Jadi kita ambil 3 ditolakkan dengan 1. Maka jawapan akhir dia akan ada 25 bahagikan dengan 5. Hasil dia adalah 5. X 2 tolak 1 akan jadi 1. Tak perlu tulis 1 tersebut. Okey. 2 tolak 1 jadi 1. Sini 1 tak payah tulis. Okey. Dan yang Y. 3 tolak 1 kita dapat Y kuasa 2. Maka selesailah kita punya soalan. Okey. Kita cuba buat kalau dalam bentuk pecahan. Soalan yang sama saya ambil. Kita buat dalam bentuk pecahan. 25 X kuasa 2 Y kuasa 3 dibahagikan dengan 5XY. Okey. 25 dengan 5 kita boleh potong. 5 bahagi 5, 1. 25 bagi 5,
5. X dengan X. Kita tengok X ada 1 kat bawah, X ada 2 kat atas. Potong 1 kat bawah ni, atas pun potong 1, tinggallah X kuasa 1. Y pula. Y ada 3 dekat atas, 1 dekat bawah. Potong 1 dekat bawah, 3 atas, 3 potong 1, jadilah 2. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal adalah 5 X kuasa 1 tak payah tulis dengan Y kuasa 2. Okey, sama sahaja jawapan dia. Sama ada kamu main potong-potong macam ni ataupun kamu buat macam ni, kedua-duanya akan dapat jawapan yang sama. Okey, jadi itu peluang kat kamu. Okey, ni soalan D. Kita tengok soalan D, soalan E pula. Okey, kalau saya laju sangat tolong pause, rewind balik video, tak ada masalah. Okey. E 12M kuasa 10 dibahagikan dengan 4 dibahagikan dengan M kuasa 2. Okey, cara yang pertama kita ambil perkali dibahagikan dengan perkali dulu. Okey, sini perkali dia 12, sini 4, sini 1. Oh, tertinggal. M kuasa 5. Okey, perkali dengan perkali dulu. Okey, ni perkali dia. Sini 12, sini 4, sini 1. Jadi kita ambil perkali, kita bahagikan. 12 bahagi 4 bahagi 1. Okey, selesai. Ni perkali dulu. Kemudian kita ambil huruf. Huruf dia adalah M, 10 untuk mula-mula. Ditolakkan dengan 5 untuk yang kedua. Ditolakkan dengan 2 untuk yang terakhir. Sini 10, tolakkan dengan 5, tolakkan dengan 2. Okey, sebabkan sini bahagi, maka kita tolak. Okey, 12 bahagi 4 jadi 3. 3 bahagi 1 jadi 3 juga. So kat sini perkali dia akan jadi 3. M pula 10 tolak 5, 5. 5 tolak 2 jadi 3. Jadi jawapan dia adalah 3M kuasa 3. Okey, boleh ke? Tak ada masalah. Okey, kalau nak buat dalam bentuk pecahan macam mana? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang ni pecahan susah sikit sebab dia ada 3 benda. Okey, kalau kita nak buat dalam bentuk pecahan, dia akan jadi macam ni. 12M kuasa 10 dibahagikan dengan 4M kuasa 5 dibahagikan dengan M kuasa 2. Okey, kita buat satu-satu. Potong yang ni dulu. 12 dengan 4 boleh potong. 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Bawah ada M5, atas ada M10. Potong M sini 5, sini pun potong 5, tinggallah 5. Jadi apa yang tinggal di sebelah kiri adalah 3M kuasa 5 dibahagikan dengan M kuasa 2. Yang ni kita tukarkan dia menjadi pecahan juga. 3M kuasa 5 dibahagikan dengan M kuasa 2. Bawah ada M kuasa 2, atas ada M kuasa 5. Potong sini M kuasa 2, sini potong, tinggal 3. 5 tolak 2, jadilah 3. Jadi jawapan akhir akan dapat 3M kuasa 3. Sama juga jawapan dia macam yang atas. Okey, boleh. Jadi dua cara. Cara macam ni ataupun cara macam ni. Kedua-duanya boleh pakai, tak ada masalah. Ikutlah kamu. Okey, dan soalan yang terakhir untuk law of indices yang kedua, iaitu soalan F. Okey, balik pula. Okey, soalan F. Negatif 16P kuasa 8 dibahagikan dengan 2P kuasa 5 dibahagikan dengan 4P kuasa 2. Okey, yang ni saya malas nak buat pecahan. Okey, saya malas nak buat yang bentuk pecahan tu, kamu cuba sendiri lah. Tunjuk yang teknik yang pertama je. Okey, kita ambil perkali, kita bahagikan je. Itu negatif 16 dibahagikan dengan 2 dibahagikan dengan 4. Settle perkali. Sekarang tengok dia punya asas, base dia iaitu P. Okey, P, nombor yang pertama kuasa dia adalah 8, ditolakkan dengan kuasa yang kedua adalah 5, ditolakkan dengan kuasa yang terakhir adalah 2. Okey, kita selesaikan perkali di dalam. Negatif 16 bahagi 2 akan dapat negatif 8. Negatif 16 bagi 2 dapat negatif 8. Negatif 8 dibahagikan dengan 4, kita akan dapat negatif 2. Jawapan perkali dia. Okey, kamu tekanlah kalkulator benda ni. Jangan duk congak-congak lah, salah. Tekan kalkulator. Okey, P pula. 8 tolak 5, 3. 3 tolak 2, 1. Jadi negatif 2, P selesai. Kuasa 1 tak perlu nak ditulis. Itu sahaja. Okey, boleh Tak ada apa-apa masalah. Okey, jadi kita selesai law of indices yang kedua, iaitu A kuasa M dibahagikan dengan A kuasa N sama dengan A kuasa M ditolakkan dengan N. Kalau kita ada asas yang sama, kat sini bahagi, maka kuasa dia kita boleh tolak. Okey, itu saja. Okey, kita tengok law of indices yang seterusnya dalam buku teks. Mana dia? Okey, ni law of indices yang seterusnya. Saya potong. Okey. Law of indices yang ketiga. Ketiga dah tu. Okey. A
dalam kurungan M, kat luar ada N. Okey, dia menjadi AM kuasa N. Okey, ni sangat senang, sangat simple. Sangat mudah. Contoh dia. Okey, kita ada kurungan 4 kuasa 2, kurungan 3 kat luar. Cara nak buka kurungan adalah kita darabkan 2 dengan 3 ni. Okey, kuasa kita darabkan dengan kuasa nombor yang ada dekat luar tu. Jadi jawapan dia kita akan dapat 4 kuasa 6. Contoh lagi. 3 kuasa 2 kuasa 7. Ini. Okey, kita nak buka kurungan dia akan jadi 2. Okey, kita nak buka kurungan 2 ni kena darabkan dengan 7, maka kita akan dapat 3 kuasa 14. 4 kuasa 5 kuasa 2. Maka buka kurungan dia akan jadi 4 kuasa 10. 7 kuasa 3 darabkan dengan 7. Okay. Jadi kita dapat 7 kuasa 3, 7, 21. Okay, dan sebagainya. Okay, jadi kita ambil kuasa, darabkan dengan kuasa. Itu saja. Okay, ni kalau dia tak ada algebra lah. Kalau ada algebra lain sikit lah. Okay, kalau ada algebra. Contoh. 2A kuasa 2 kuasa 2. Okey, kalau je jadi macam ni. Okey, ingat kat sini 2 dengan A kuasa 2 ni dia benda yang terpisah sebenarnya. Okey, 2 dan A kuasa 2 ni dia adalah benda yang terpisahnya. Ni adalah perkali, ni adalah dia punya variable ataupun dia punya pemboleh ubah. Jadi kita kena kuasa 2 kan kedua-dua benda. Okey, 2 ni kena kuasa 2, yang ni pun kita kena kuasa 2. Macam saya cakap tadi, benda ni adalah dua benda yang terpisah. Okey, 2 ni kena kuasa 2, A kuasa 2 pun kena kuasa 2 juga. Jadi kita akan dapat 2 kuasa 2 akan dapat 4, A kuasa 4. Ingat tadi 2 ni kena darab dengan 2, maka dia jadi 4. Contoh lagi. 3B kuasa 2 kuasa 3. Maka jawapan dia kita akan dapat 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 berapa 3, 9, 9, 3, 27. Okey, jadi kita akan dapat 27. Okay, 3 kena kuasa 3. Kemudian yang ni 2 dengan 3 ni kena darabkan sahaja. Maka kita dapat B kuasa 6. Okey, contoh lagi. Kita ambil 2 je lah. Kan besar-besar kan pening pula saya nak kira. Okey, C kuasa 3. Kuasa 3. Okey, jadi yang ni kita nak buka kurungan. 2 kena kuasa 3. Okey, 3 ni kena darabkan dengan 3. Jadi kita akan dapat 2 kuasa 3 dapat 8. Tekan kalkulator 3 darab 3 akan jadi C kuasa 9. Okey, satu lagi contoh. 1/2. Pecahan pula lah. Nanti ada cakap, cikgu pecahan macam mana ni? Saya tunjuk. 1/2 Z kuasa 3 kuasa 2. Okey, 1/2 kena kuasa 2. 3 kena darabkan dengan 2. Jadi 1/2 kuasa 2 kamu tekan kalkulator. Okey, 1/2 kuasa 2. Tekan kalkulator kamu akan dapat 1/4. 3 darab 2 untuk Z kita akan dapat Z kuasa 6. Okey, boleh Okey, kita tengok contoh. Contoh dia tak ada apa, senang je. Okey, contoh dia sama je macam saya tunjuk, jadi tak nak buang masa, kita terus masuk law of indices yang seterusnya. Okey, yang ni yang penting ni. Ni yang penting yang saya nak ajar hari ni. Ni sangat-sangat penting. Ni yang susah sikit. Okey. Okay. Take 30 second minum air. Tengok dulu. Ni saya ambil lembu teks lembu teks. Okey. Tengok sekali, tengok benda ni macam pening. Pening kan? Okey, tak payah tengok yang sebelah kiri ni, tak payah tengok. Okey, tak payah tengok. Tengok yang ni saja, dua ni. Okey, yang sebelah kiri ni dia simplify menjadi yang di sebelah kanan. Itu saja. Yang belah kiri tak payah tengok Okey, kalau nak tengok pun boleh tapi tak payah tengok yang ni Okey, tengok yang ni. Okey. Kedua-dua formula ni tidak diberi dan kamu kena hafal. Kita cek ada bagi tak? Ada bagi tak? Saya cek formula jap. Kat sini Okey, nampak kat sini. Dia tak ada bagi yang benda yang kita belajar tadi yang saya tunjuk kat kamu tu tak ada kat sini. Tak ada ni, tak ada. Jadi kena hafal, kena hafal, kena hafal, kena hafal, kena hafal. Okey, tengok balik.
Okey. Saya simplifykan apa yang kita tengok yang ni lah. Yang atas ni dulu. Ni sama je macam nak buka kurungan. Pen merah dah pula. Okey, nak pen color apa? Color menarik sikit lah. Color hijau. Okey, color hijau. Boleh hijau? Okey. A kuasa M, B kuasa N, kurungan kuasa Q. Okey, dia akan jadi A M kuasa Q, B N kuasa Q. Okey, kat sini kita nampak. Nampak apa? Nampak formula kan? Ni A, ni B. Ni A, ni B. Kat sini ada Q. Okey, A, B, M, N, Q. Menunjukkan semua benda ni semuanya nombor-nombor yang berbeza. Kalau nombor yang sama, dia akan jadi tulis ni A, sini A. Tu maksudnya nombor sama. Ni maksudnya semua nombor yang berbeza. Jadi saya bagi satu contoh kat sini. Okey, contoh 2 pula. Cakap 2 tapi tulis A. 2 kuasa 2 didarabkan dengan 3 kuasa 3 kuasakan dengan 4. Contoh macam ni lah. Okey, 2 kuasa 2 didarabkan dengan 3 kuasa 3 kuasakan dengan 4. Semua benda adalah berbeza kat sini. A dia 2, M dia 2. Sama lah pula. Tak kisahlah. Okay, B dia 3, N dia 3, Q dia adalah 4. Okay, sekarang macam mana kita nak buka kurungan benda ni? Macam mana kita nak simplifykan dia? Okay, dia tunjuk kat sini. MQ. MQ. Maksud MQ adalah M ni kena darabkan dengan Q. Itu maksud MQ. Kat sini pula NQ. Maksudnya N ni kena darabkan dengan Q. Maksudnya 2 ni kena darabkan dengan 4. 3 ni pun kena darabkan dengan 4. Okay, jadi hasil dia kita akan dapat 2 darab 4 didarabkan dengan 3 darab 4. Jadi jawapan akhir kita akan dapat 2 kuasa 8 didarabkan dengan 3 kuasa 12. Jadi ini adalah jawapan akhir dia. Okay, yang ni boleh simplify lagi tak? Tak boleh simplify lagi sebab yang ni tak ada algebra. Ni adalah dia punya asas. Ni asas 2, ni asas 3. Asas yang sama saja, yang kuasa dia kita boleh tambah. Ni asas dia tak sama. Okay, ya, saya tunjuk contoh lagi. Apa lagi contoh? Dua lagi. Mari contoh lain lah. 7 kuasa 2 didarabkan dengan 5 kuasa 3 kuasa 2. Okay, buka kurungan. Dia akan jadi 7 kuasa 4 didarabkan dengan 5 kuasa 6. 2 darabkan dengan 2, 3 darabkan dengan 2. Jadi kita dapat 7 kuasa 4, 5 kuasa 6. Jangan pemudahkan. Ni jawapan yang terakhir. Asas 7, asas 5 tak boleh gabung. Okey. Jadi itulah caranya. Okey, kita tengok contoh lampu teks macam yang dia buat. Okey, simplify each of the following. Okey, kita jawab soalan ni. Example 10. Okey, ni yang terakhir untuk hari ni Kemudian kamu buat latihan sendiri. Okay, simplify each of the following. Menggunakan yang cara saya tunjuk tadi, yang ni Kamu boleh pause video, tengok balik, hafal ke, nak salin nota ke apa ke, ikut kamu lah. Benda ni adalah buku teks kamu Kamu boleh ambil buku teks, semua benda saya ambil dalam buku teks, kamu boleh tengok balik. Okay, kita gunakan formula yang tadi. Saya tak ingat law of indices yang keberapa ni. Keempat ke? Ada salah, kamu buat dalam nota ni, tengok Okay, soalan A. 7 kuasa 3 didarabkan dengan 5 kuasa 4 kuasa 3. Okey, ni macam kita buat tadi. Selesai. Okey, 3 kita darabkan dengan 3, 4 darabkan dengan 3. Jadi kita dapat 7 kuasa 9 didarabkan dengan 5 kuasa 12. Selesai. Mudah, simple. Okey, B. Okey, 2 kuasa 4 didarabkan dengan 5 kuasa 3 didarabkan dengan 11 kuasa 2 kuasa 5. Okey, jadi yang ni semuanya kena darabkan dengan nombor yang berada di luar. Okey, jadi kita darabkan 2 kuasa 20. 4 darab 5 jadi 20. Didarabkan dengan 5. 3 darab 5 jadi 15. Dan yang terakhir 11. 2 darab 5 jadi 10. Okey, jadi ini adalah jawapan yang terakhir. 2, 5 dengan 11 semuanya adalah asas yang berbeza. Maka jangan gatal tangan, pergi darab 2, darab 5, darab 11. Kemudian yang ni kamu campur. Okey, saya tahu ada yang nak buat macam tu. Kamu ambil 2, darab 5, darab 10, darab 11. 2 darab 5, 10. 10 darab 11, 110. 20 tambah 15 tambah 10 jadi 45. 110 kuasa 45. Seketuk kepala kamu siapa buat macam tu nanti.
Okay. Jadi tolonglah tengok betul-betul. Okay, tolong tengok betul-betul. Janganlah gabung-gabung. Okay. Sebab yang ni dia melibatkan nombor sahaja. Dia melibatkan nombor sahaja. Jangan confuse bila dia ada algebra. Cara dia adalah cara lain. Okay. Contoh C. Blur sekejap apa nak buat. Okay, contoh C. Okay, dia melibatkan algebra. P kuasa 2, Q kuasa 3, R kuasa 4 di luar. Sama juga caranya. Kuasa ni kena darabkan dengan yang di luar. Okay, darabkan dengan di luar. Maka P 2 darab 4 jadi 8. Q 3 darab 4 jadi 12. R kuasa 1. 1 darab 4 kuasa 4. Siap dah. Okay, jadi ni adalah jawapan untuk C. Okay, jawapan untuk D pula. Ni start confuse sikit. Tak adalah confuse. Sama je sebenarnya. 5 M kuasa 4. N kuasa 3. Kuasa 2. Okay. Yang ni, 5 ni sebenarnya dia ada kuasa ya. 5 ni adalah kuasa 1 sebenarnya. Kuasa 1 ni pun kena darab dengan 2. Okay. Kalau dia tak tulis kuasa pun maksudnya dia adalah kuasa 1. Dalam soalan ni tak ada tulis kuasa ni. 5 ni. Okay. Sebenarnya dia adalah kuasa 1. 1 pun kena darabkan dengan 2. Okay. 4 kena darab dengan 2. 3 pun kena darab dengan 2. Jadi kita akan dapat 5 kuasa 2. M kuasa 8. N kuasa 6. Okay. Yang ni tak siap lagi ya. Tak siap lagi. 5 kuasa 2. Kamu kena tukarkan dia ke dalam bentuk bukan kuasa lah. 5 kuasa 2 jadi 5 kuasa 2 jadi hilang pula saya punya 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 jadi 25. M kuasa 8. N kuasa 6. Maka selesailah kita punya soalan. Okay. Siapa yang tak faham, rewind balik. Tengok balik soalan. A, B, C, D. Selesai. So kita tinggal E, F, G, H. Sekarang saya nak tunjukkan yang E, F, G, H pula. Okay. Siapa yang tak faham lagi, pause, rewind, tengok balik. Saya nak sambung yang E, F, G, H. Okay. Soalan E. 2 kuasa 5 perkan dengan 3 kuasa 2 kuasa 4. Okey, dia ada dalam bentuk pecahan. Tak ada masalah, pecahan ni pun senang je. Okey, kita ambil 5 ni darab dengan 4. Kuasa kita darab kat luar. Kuasa ni kita darabkan dengan ni. Jadi kita akan dapat 2 kuasa 20 dibahagikan dengan 3 kuasa 8. 2 kuasa 20, 3 kuasa 8. 2 ni tidak boleh dipemudahkan ya. Atas dengan bawah tak boleh pemudahkan. Yang ni dia melibatkan nombor sahaja. Jadi asas dia adalah 2 dan 3. Tidak boleh dipermudahkan. Jadi ini adalah jawapan yang terakhir. Okey, selesai untuk soalan E. Soalan G. G pula dah. Soalan F. Okey, 2x kuasa 3 dibahagikan dengan 3y kuasa 7 kuasa 4. Okey. Yang ni kita kena kuasakan semua benda. Ingat macam saya cakap tadi, 2 ni tak ada kuasa atas dia. Sebenarnya dia adalah kuasa 1. 3 pun sama, tak ada tulis kuasa, maka dia adalah kuasa 1. Kita kena darabkan dengan 4. Yang ni pun kena darabkan dengan 4. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 2 kuasa. Ni ada kuasa 1, 1 ni darabkan dengan 4. Maka 2 kuasa 4. X kuasa 12 perkan dengan 3 kuasa 1. 1 ni kena darab 4. Jadi kita dapat 3 kuasa 4. Y kuasa 7 darab 4 jadi apa? 28. Okey. Ni tak siap lagi. 2 kuasa 4 jadi apa? 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Jadi dapat 16. Okey. 16. X kuasa 12. Okey. Ni adalah ialah apa tadi? Boleh kejap. Okey, ni adalah hasil 2 kuasa 4 jadi 16, X kuasa 12 kat atas. Yang bawah pula 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 berapa kan? 3 darab 3 darab 3 darab 3. 3 darab 3 9, 9 darab 3 27. 27 darab 3 jadi berapa? 7 darab 3 21. 6 7 8 81. Okey, jadi dapat 81 81 Y kuasa 28. Maka selesailah kita punya soalan F. Okey, boleh Ingat nombor ni pun macam saya terangkan tadi, nombor ni 2 dengan X dia adalah dua entiti yang berpisah sebenarnya tapi digabungkan. So kena
Kedua-duanya 2 kuasa 1 kena darab 4. X kuasa 3 pun kena darabkan dengan 4 juga. Sebab tu dia jadi macam ni. Okay. Yang ni dengan yang ni adalah dua jenis soalan yang berbeza. Ni melibatkan nombor sahaja, ni melibatkan algebra. Jadi cara penyelesaian dia adalah berbeza. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan G. Saya kena padam dulu. Okey, kita rehat jap 5 minit. 5 minit pula, 30 saat minum air. Jangan stres-stres benda ni boleh ulang. Boleh tengok semula. Okey, soalan G. G lah, bukan A lah. Okey. Jadi 3M kuasa 2, N kuasa 3, kuasa 3 dibahagikan dengan 6M kuasa 3, N. Okey. Besar saya tulis, nak bagi senang nampak. Okey, jadi macam saya cakap tadi, semuanya kena darabkan dengan 3 dekat luar ni. 3 ni kuasa 1, 1 kena darab 3, 2 kena darab 3, 3 kena darab 3. Jadi kita tulis semula 3 kuasa 3, M kuasa 6, N kuasa 9 dibahagikan dengan kat bawah 6M kuasa 3, N. Okey, ni tak siap lagi ya. Kita kena memudahkan yang atas dulu. 3 kuasa 3. Okey, 3 kuasa 3 akan menjadi 27. M kuasa 6, N kuasa 9. Dia bahagikan dengan 6M kuasa 3, N. Okey, dah jadi macam ni. Kita pemudahkan lagi. 27 dengan 6. Kedua-duanya boleh bahagikan dengan sifir 3. 6 bahagi 3, 2. 27 bahagi 3, dapat 9. Okey, kemudian kita tengok M pula. Bawah M ada 3, atas M ada 6. Potong kat sini 3, sini pun potong 3, tinggal 3. Bawah N ada 1, atas N ada 9. Potong sini 1, maka sini N tinggal 8. Maka jawapan akhir dia akan jadi, ingat 9 dengan 2, sini akan jadi 9/2. 9 dengan 2 dia akan jadi 9/2. M tinggal 3. N dia tinggal 8. Tadi ada 9 kat atas, 1 kat bawah, potong 1, atas pun potong 1, tinggal 8. Okay, jadi jawapan akhir adalah 9/2 M kuasa 3, N kuasa 8. Kejap saya cek, takut tiba salah kan. Okey, mana. Okey, ni jawapan dia. Ni. Okey, dalam buku teks ada. Alright. Baik, so saya dah tunjukkan yang A, B, C, D, E, F, G dan juga H. Yang ni tolong tengok balik. Kalau tak faham, tolong rewind balik video ya. Lagi sekali saya tekankan. Tak faham juga, tolong join Google Meet dan tanya soalan itu. Saya akan cuba jawab di situ. Okey, dan soalan yang terakhir iaitu soalan H. Sebelum kita habiskan pelajaran hari ini. Okey, soalan H panjang sikit. 2x kuasa 3, y kuasa 4, kuasakan dengan 4, darabkan dengan 3x, y kuasa 2, kuasa 3 dibahagikan dengan 36, x kuasa 10, y kuasa 12. Amboi panjangnya soalan. Okey, saya cuba simplifikan. Okey, untuk bracket yang pertama, kita buka bracket dulu. Jadi kita akan dapat 2 kuasa 4, x kuasa 12, y kuasa 16. Okey, 2 ni kuasa 1, 1 darab 4 jadi 4, 3 darab 4 jadi 12, y 4 darab 4 jadi 16. Didarabkan dengan 3 kuasa 3, x kuasa 3, y kuasa 6. Dibahagikan dengan, okey, yang bawah tak ada apa-apa, kita salin je balik. 36, x kuasa 10, y kuasa 12. Okey, yang atas kita simplifykan dulu. 2 kuasa 4. 2 darab 2, darab 2, darab 2. 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8, 8 darab 2, 16. So, dapat 16, x kuasa 12, y kuasa 16, didarabkan dengan 3 darab 3, 9, 9 darab 3, 27. 27, x kuasa 3, y kuasa 6. Dibahagikan dengan 36, x kuasa 10, y kuasa 12. Okey, nampak macam susah. Okey, tak susah pun. Okey, kat sini kita tengok ada dua asas, iaitu asas x dan juga asas y. Kalau darab, maka dia asas ni kuasa dia kita tambah.
Kalau darab, asas dia, kuasa dia kita tambah. Okey, jadi apa yang kita buat? Perkali ni dulu, selesaikan perkali. 16 dengan 27, kita darabkan dia. Okey, buka kalkulator lah. Mana kalkulator? Okey. Ni kalkulator, tekan kalkulator. 16 darabkan dengan 27. Jadi kita dapat jawapan dia adalah 432. Okey, jadi dapat 432 tadi. Lepas kita tekan kalkulator, maka kita tulis ni 432 X 12 ditambahkan dengan 3. Sebab apa kena tambah 3? Ingat balik law of integers yang pertama, bila darab, asas yang sama, kuasa dia kita tambah. Okey, so Y pula kita ambil 16 ditambahkan dengan 6 dibahagikan dengan 36 X kuasa 10, Y kuasa 12. Okey, saya sambung kat sebelah sini . Sebelah sini banyak gigi ruang. Okey, jadi dapat 432 X kuasa 12 tambah 3 jadi 15. Y kuasa 16 tambah 6 jadi 22. Okey, dibahagikan dengan 36 X kuasa 10, Y kuasa 12. Okey, saya tahu ramai yang pening dah sampai setakat ni. Banyak sangat nombor ni. Ui, pening macam nak buat ni. Tak apa, tengok balik daripada awal. Ulang balik video. Macam saya cakap tadi. Ulang balik video, tengok balik sampailah kamu faham. Jalan kerja dia ada juga dalam buku teks untuk tambah pemahaman kamu. Okey, lepas dah jadi macam ni, macam mana kita nak pemudahkan? Okey, ni bahagi atas dengan bawah ni bahagi. Bila bahagi, kuasa dia kita kena tolak ataupun kamu boleh potong je atas dengan bawah. 432 dengan 36. Boleh guna kalkulator untuk kamu kira 432 ditolakkan dengan dibahagikan dengan 36. Jawapan dia adalah 12. So kita masukkan jawapan dia ke dalam 432 bagi 36, dapat jawapan dia adalah 12. Atas ada 15, X bawah ada 10. Okey, atas X ada 15, bawah ada 10. So kita potong. Bawah ni potong 10, atas pun potong 10, jadi tinggal 5. Y pula. Y bawah ada 12, atas ada 22. Potong sini 12, atas potong 12 akan tinggal 10. 432, potong dengan 36, kita dapat 12. X tu tinggal 5, X kuasa 5, Y tinggal kuasa 10. So inilah jawapan dia yang terakhir. So kita ada yang ni tadi, soalan dia, apa yang kita buat adalah kita kembangkan 1 darab 4, 3 darab 4, 4 darab 4 jadi macam ni. Okey, kemudian kita pemudahkan. Okey, 2 kuasa 4, 16, 3 kuasa 3, 27. Okey, kemudian perkali darab perkali dapat 432. Asas yang sama, kuasa dia kita tambah 16 tambah 6 jadi 16 tambah 6 kat sini. Okey, bawah saya tak usik langsung, nampak Bawah tak usik. Okey. Lepas dah siap, kita pemudahkan ke sini. 12 tambah 3 dapat 15. 16 tambah 6 jadi 22. Kemudian dah jadi macam ni, paling simplify, barulah kita potong atas dengan bawah. 432 bagi 36, tekan kalkulator dapat 12. Atas X ada 15, bawah X ada 10. Kita potong-potong, tinggal X kuasa 5. Atas Y ada 22, bawah Y ada 12. Potong bawah 12, atas potong 12, tinggallah Y kuasa 10. Jadi ini adalah jawapan yang terakhir. Okey, boleh? Maka sampai sini saja kita punya pembelajaran. Kalau ada apa-apa masalah, boleh ulang balik video ataupun sambil buat soalan tu boleh join Google Meet saya. Boleh tanya terus soalan mana yang tak faham, saya akan ajar kat situ. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.